Okey, sekarang ni saya nak teruskan lagi, kita sambung lagi macam mana pula cara nak tulis hipotesis. Okey, nak tulis hipotesis senang je. Okey, yang pertama sekali kamu kena faham apakah itu pemboleh ubah dimanipulasi dan apakah itu pemboleh ubah bergerak balas. Apabila kamu dah kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, maka kamu boleh gabungkan. Gabungkan tadi kedua-dua pemboleh ubah dan make sure jadikan dia satu ayat dan dia boleh diuji. Itu adalah cara untuk menulis hipotesis. Gabungkan dua-dua. Gabungkan pemboleh ubah manipulasi dan gabungkan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, lepas tu kalau kamu lihat, cikgu ada sharekan dekat bawah ni berkenaan dengan um, jika PM maka PB. Okey, dekat sini berbau maksud, okey, kalau katakanlah, okey, jika PM maka PB, okay, dia tak keluar pula. Kejap Okey. Okey, jika PM maka PB ni maksudnya kalau katakanlah kamu buat ayat macam ni. Jika pemboleh ubah manipulasi, maka pemboleh ubah bergerak balas. So, jika kita lihat dekat sini manipulasi kita ialah jenis bekas P. Okey, jenis bekas tengok maka proses pengoksidaan berlaku. Jika pisang disimpan dalam jenis bekas P yang terdedah kepada udara, kena sebut yang terdedah kepada udara, maka pisang P akan berubah warna ataupun maka pisang P akan mengalami proses pengoksidaan. Saya ulang balik Jika kamu ambil pemboleh ubah bergerak balasnya ialah pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Okey, maksudnya seperti perubahan warna pisang tadi, okey, ataupun keadaan pisang, maka kamu kena tulis pemboleh ubah manipulasi tadi perlu diiring dengan situasi. Okey, situasi. Contoh macam ni. Jika pisang dimasukkan dalam bekas P yang terdedah kepada udara, maka pisang P akan berubah warna. Okey, dapat? Dia kena macam tu. Kalau katakanlah yang kedua, kamu buat macam ni pula. Jika pisang P dimasukkan dalam bekas P yang terdedah kepada udara, maka proses pengoksidaan berlaku. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Apa yang penting cikgu cadangkan di sini ialah biasakan menulis hipotesis ini, okey, kamu iringkan dengan situasi. Okey, iringkan dengan situasi ataupun proses dia. Okey, kita iringkan dengan situasi ataupun proses dia. Okey, contohnya lah cikgu cuba nak type kat sini, kalau boleh type. Cikgu tak nampak. Okey, laser. Okey, tak ada. Okey, so dekat sini kalau kita lihat, okey, jika pisang terdedah kepada udara, maka proses pengoksidaan berlaku. Betul? Jika pisang direndam dalam jus lemon, maka pisang tidak berubah warna. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Diiring dengan situasi. Bila kamu buat pemboleh ubah bergerak balas dia ialah pisang tidak berubah warna, maka kamu kena iringkan dengan situasi. Pisang tadi direndam dalam jus lemon. Maksudnya dekat sini, jika pisang direndam dalam jus lemon, maka pisang tidak berubah warna. Jika kalau kamu nak buat jika pisang terdedah pada udara, maka proses pengoksidaan berlaku pun tak ada masalah. Tapi biasakan jika kamu ambil pemboleh ubah bergerak balas dia ni, jika kamu ambil yang ni, okey, kamu ambil yang ni
sebagai pemboleh bawah gerak balas dia, maka kamu kena make sure manipulasi yang di depan ni diiringkan dengan situasi ataupun proses dia. Supaya kita tidak kita tahu apa reaction dia yang berlaku macam tu. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, sekarang kita nak pergi kepada definisi secara operasi. A ialah B yang menyebabkan atau menunjukkan. Dia ikut kesesuaian. Dia adalah ayat penghubung. Okey, kata penghubung. Macam tu So, kamu boleh pilih perkataan apa yang kamu nak gunakan ikut kesesuaian. Okey, konteks keseluruhan jawapan tadi Okey. So kalau A ialah B, A ni apa, B ni apa? Okey, yang menyebabkan atau menunjukkan. Okey, ni kamu pilihlah ikut kesesuaian. Kamu nak tulis ayat lain pun tak ada masalah. Okey, yang menunjukkan C. C ni apa? What you see, apa yang kamu nampak. Maksudnya pemerhatian. So, definisi secara operasi. Operasi mesti merujuk kepada eksperimen. Bila kamu merujuk kepada eksperimen, mestilah kamu kena ambil pemerhatian dia. Okey, pemerhatian dia apa? Pemerhatian dia apa yang kamu nampak. Okey, kamu gunakan deria penglihatan kamu. Okey, jangan ambil yang teori. Lepas tu, kamu tambahkan dengan D. Proses dia. Ataupun kita katakan situasinya. Okey, apa yang kamu buat menyebabkan C itu berlaku. Macam tu. Okey, so A ni biasanya salin daripada soalan. Okey, salin semula selepas perkataan bagi. Manakala B ni kamu kena pilih. B ni kena pilih salah satu. Okey, ikut kesesuaian. Ikut kesesuaian. Okey, manakala C apa yang diperhatikan dan D what you do, apa yang kamu buat. Okey, apa yang kamu buat. Okey, faham? A ialah B yang menyebabkan atau menunjukkan C, what you see dan what you do proses. What you do atau proses. Macam tu. Okey, cuba buat. Okey, benda ni sangat senang. Kamu pegang satu je cakap cikgu. Okey, definisi secara operasi. Mesti pemerhatian yang kamu nampak daripada eksperimen. Tak ada dekat gambar, ada pada jadual. Okey, kamu jangan ambil di luar daripada gambar ataupun jadual tersebut. Faham? Jangan kaitkan dengan teori dulu. Sekarang ni kita nak ambil daripada gambar dan jadual. Okey. So sekarang kita cuba tengok pada soalannya. Okay. So sekarang dia kata apa? Nyatakan definisi secara operasi bagi bahan antioksida. Okey, kita tahu tadi antara bekas P yang terdedah kepada udara dan bekas Q yang direndam dalam jus lemon, yang mana satukah menyebabkan tidak berubah warna kepada pisang tadi? Yang menyebabkan pisang tidak berubah warna. Mestilah dalam jus lemon. So kita tahu jus lemon itu adalah bahan antioksida. So jus lemon ialah bahan antioksida. Kita dapat idea dia situ. Idea dapat sikit pun cukup lah. Okey, bila dah dapat idea, so sekarang ni kita kena bina definisi secara operasi. Okey, ingat soalan dia kata nyatakan definisi secara operasi bagi bahan antioksida. So kamu kena salin balik perkataan ni. Ini yang A tadi. Okey, ini adalah A. Okey. So, A dari soalan ialah bahan atau proses atau keadaan atau prinsip yang B atau B C D. So jawapannya apa? Bahan antioksida ialah bahan yang menyebabkan pisang tidak berubah warna. Kamu nampak apa tadi? Pisang tidak berubah warna. Okey. What you do? Apa yang kamu buat sampai kamu nampak pisang tadi tak berubah warna? Oh, sebab saya rendam dia dekat dalam jus lemon. Nampak tak? Bahan antioksida ialah bahan yang menyebabkan pisang tidak berubah warna. Okey, apabila atau jika, atau sekiranya terpulang pada kamu, jangan terikat dengan satu perkataan. Kamu boleh guna macam-macam perkataan. Okey, sekiranya direndam dalam jus lemon. Jangan letak dulu proses pengoksidaan. Tak payah letak. Okey, kamu letak sampai jus lemon saja dah cukup. Boleh faham?
Bahan antioksida ialah bahan yang menyebabkan pisang tidak berubah warna apabila ataupun jika ataupun sekiranya sekiranya direndam dalam jus lemon. Okey, itulah definisi secara operasi. Okey. Senang sahaja. Kita salin semula perkataan selepas perkataan bagi pada soalan. Lepas tu kita tambahkan ialah. Lepas tu kita pilih sama ada dia bahan ke, proses ke, keadaan ke, prinsip ke. Lepas tu kita lihat. Kita tulis apa yang kita nampak. Kita nampak pisang tadi berubah warna. Okey, lepas tu kita iringkan dia dengan D. D tu apa? D tu keadaan yang menyebabkan pisang tadi berubah warna. Kenapa pisang tu berubah warna? Sebab kita rendam dia dekat dalam jus lemon. Macam tu. Okay. So, itu adalah definisi secara operasi. Okay, dan yang terakhir untuk belum lagi terakhir, tapi terakhir bagi soalan yang ada dalam soalan yang cikgu pilih ini. Okey, terangkan bagaimana tindak balas bahan antioksidan terhadap proses pengoksidaan. Okey kelas, dalam soalan ini kamu kena ingat kemahiran proses sains diiringi dengan satu soalan aplikasi dan inilah soalan aplikasi tersebut. So dia nak uji kemahiran kamu atau pengetahuan sedia ada kamu, okey, tentang konsep ataupun bahan antioksidan. Macam mana tindak balas bahan antioksidan ni? Okey, itu adalah soalan mengaplikasi. So kamu aplikasikan pengetahuan sedia ada kamu. Okey, untuk menjawab soalan ni. Bahan antioksidan bertindak balas terhadap radikal bebas dan menghentikan proses pengoksidaan. Okey, so itulah untuk bahagian soalan yang kita ambil tadi lah. Okay, pilihan soalan yang kita ambil tadi. Okey, dia sangat senang kelas. Aplikasi ni senang. Kamu aplikasi ni umpama kebat. Tapi kebat dia masih lagi di tahap yang sederhana, bukan tinggi. Okey. So, pernah tengok tak graf? Okey. Graf dalam peperiksaan SPM, graf ini ada 3 bentuk. Okey, yang pertama graf garis. Okey, yang kedua graf bar, yang ketiga histogram. Kalau graf garis, dia ada 2 jenis. Sama ada garis lurus ataupun garis lengkung. Kalau garis lurus, kamu kena guna pembaris. Kamu nampak je garis lurus, kamu terus guna pembaris. Jangan kamu nak try freehand. Tak perlu. Okey, kamu kena guna pembaris terus. Tapi kalau garis lengkung, kamu kena freehand. Macam ni. Okey, macam mana freehand tu? Jangan guna pembaris. Letakkan kamu punya anak mata pensel tu pada titik yang telah kamu float. Jangan angkat tangan kamu. Terus gerakkan je mata pensel tersebut. Sampailah kena pada semua titik. Okey, itu adalah garis lengkung macam mana cara kamu nak lukis dia. Okey, graf bar pula kena ingat. Graf bar ni macam yang ni. Okey, graf bar ni bila disebut graf bar ke carta palang ke, okey, dia mesti ada jarak-jarak. Okey, dia mesti ada jarak-jarak. Tapi kalau histogram dia macam ni juga. Histogram macam graf bar juga tapi dia rapat. Kena ingat tu. Tu beza dia. Okey, histogram dengan graf bar. Okey, kalau graf bar tadi, carta palang tadi dia mesti jarak-jarak. Tapi kalau histogram dia rapat. Biasanya histogram ni kita kaitkan dengan variasi selanjar. Tapi kalau graf bar ni kita kaitkan dengan variasi tak selanjar. Macam mana ingat dia? Variasi tak selanjar, tak rapat. Macam tu. So kalau variasi tak selanjar, kita akan gunakan graf bar. Okey. Kelas, macam mana nak dapat markah dia? Nak dapat markah dia senang je. Kalau kamu plot titik yang betul, kamu akan dapat 1 markah. Plot titik, plot 1 markah. Okey? Lebar bar ni kena sama. Okey, kalau sini 5 kotak, sini pun 5 kotak. Okey, barulah dapat 1 markah. So, kamu dapat 2 markah. Sama juga dengan yang ni. Okey, bila kamu berjaya plotkan dengan betul, kamu akan dapat 1 markah. Okey, kelicinan graf. Sebab tu cikgu pesan tadi, jangan angkat tangan waktu kamu melukis. Kamu hanya gerakkan pensel kamu sahaja. Itu tips dia. Okey, sangat mudah. So, kamu akan dapat 2 markah. Faham? Okey, 2 markah jangan sia-siakan.
Mungkin 2 markah itu yang membantu kamu untuk dapat A. Very simple sains